Buletin Selatan 11 Mac 2015. Penduduk semakin bimbang masalah air berterusan. Mary Brown peluas cawangan ke Singapura. Jacob anjur program pupuk semangat pemuafakatan. Lebih 8,000 harga barang turun sejak kempen penurunan harga dan akhir sekali 4,360 paket rokok dirampas. Salam sejahtera. Penduduk di beberapa kawasan di daerah Keluang yang mengalami gangguan bekalan air ekoran cuaca panas dan kering bimbang sekiranya keperluan asas itu mengambil masa yang lama untuk pulih. Malah rata-rata mereka yang pernah berdepan masalah sama sebelum ini khawatir sekiranya urusan seharian terjejas, termasuk penduduk yang mengusahakan bidang pertanian dan penternakan. Memetik laporan utusan online, seorang suri rumah di Kampung Suri Cahaya, Jamaliah Sharif, 56 tahun berkata, persiapan awal telah dilakukan termasuk menyimpan bekalan air, namun tidak pasti berapa lama bekalan itu mampu bertahan. Jamaliah semakin risau apabila keadaan air di Sungai Sembrong kiri semakin kering dan melihat ikan-ikan yang mati terdampar akibat kejadian itu. Syarikat Air Johor SAJ Holding Sendian Berhad mengambil langkah melaksanakan bekalan air berjadual di daerah itu selepas paras air Sungai Terbabit yang membekalkan sumber kepada loji rawatan air Sembrong Timur semakin menyusut. Pelaksanaan yang dijangka berlarutan sehingga awal April terpaksa dilakukan kerana loji Terbabit tidak dapat memproses sumber air bersih mengikut kadar normal. Pengendali rangkaian restoran makanan segera tempatan Mary Brown Sendian Berhad terus mengukuhkan jenama di pasaran halal antarabangsa dengan pembukaan sebuah lagi cawangan produk itu di Singapura pada pertengahan tahun ini. Mary Brown yang beroperasi sejak 34 tahun lalu kini mempunyai 150 cawangan di Malaysia dan 300 buah cawangan di luar negara meliputi 16 negara seperti Indonesia, Thailand dan juga negara-negara di Timur Tengah. Buat ketika ini Mary Brown kita dah ada hampir 150 cawangan di Malaysia dan kita ada di sebanyak 16 buah negara. Dan kalau mengikut perkembangan kita di Malaysia, kita tahun ini kita fokus lebih kepada seperti negeri-negeri di Pantai Timur, termasuk juga di utara dan juga di Sabah dan Sarawak. Dan untuk luar negara kita juga merangkumi negara-negara seperti target kita ialah di negara-negara Timur Tengah dan juga di ASEAN. Dan untuk yang terbaru sekali lagi kita akan buka di Singapura pada pertengahan tahun ini. Dan tahun lepas kita buka di 2 negara, juga di negeri di Brunei Darussalam dan juga di Thailand. Ya. Keseluruhan yang ada di Malaysia dan 2 negara? Keseluruhan Mary Brown yang kini beroperasi di Malaysia dan juga di 16 buah negara hampir 450 cawangan. Ya. Singapura menjadi pasaran terbarunya susulan permintaan menggalakkan dari negara itu selepas menembusi pasaran Brunei dan Thailand tahun lalu. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Mary Brown sempena sambutan Tahun Baru Cina di Ibu Pejabat Mary Brown Sendian Berhad, Johor Bahru. Pada majlis yang dihadiri lebih 500 tetamu itu turut diserikan dengan persembahan bunga api, tarian singa, persembahan naga dan upacara menggaul Yi Sang. Menurut pengarah urusan kumpulan Mary Brown, Datin Nancy Liu, majlis tersebut diadakan setiap tahun untuk meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama rakan perniagaan, pembekal dan pengamal media. Mary Brown every year we have a Chinese New Year open house. Well, this is a day to celebrate the New Year and we'll bring together all our Mary Brown family members, our business associates, our suppliers, media, friends. This is a day that we actually, and tonight you can see a few hundred people is here. We have a line of programs for them, not only good food, not only mingle around, to say Kong Hei Fa Choi to everybody. Hope that everyone have prosperity for this year. You can see the program just now, we have a lion dance, we have dragon show, we also have toasting. Like Chinese, we toast the Yisan. Yisan, actually, when you toast the Yisan, meaning to say the whole year through. In this year is a wooden goat. Wooden goat year. So everybody, our country will be prosperous, our family will be harmony, business will be wealthy, and we will be healthy. So I think it's at times that everyone for Chinese New Year is the beginning of the year.
Johor Corporation dengan kerjasama Division Bisnes Amal membuktikan keprihatinannya dalam memupuk semangat pemuafakatan di kalangan masyarakat dengan menganjurkan program Jalinan Ukhuwah An-Nur. Program selama 1 hari itu melibatkan seramai 150 sukarelawan Jacob dan komuniti yang menjalankan aktiviti kemasyarakatan bersama penduduk di Kampung Sri Mendapat, Tanjung Sembrong. Selain memupuk semangat pemuafakatan, program ini juga merupakan satu daripada tanggungjawab sosial korporat bagi mendekati pemimpin masyarakat dan komuniti di peringkat akar umbi. Antara aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti gotong royong, mengecat pagar, membersihkan masjid serta melawat dan membersihkan 2 buah rumah warga emas di kampung berkenaan. Turut serta Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Semarang, Datuk Samsul Bari Jamali. Jacob bersama komuniti turut meluangkan masa menzahirkan keprihatinan dengan melawat 3 warga emas kurang berkemampuan yang hidup bersendirian. Selain itu, Jacob melalui Wakaf An-Nur Corporation Berhad telah menyumbangkan wang tunai dan beberapa naskah Al-Quran untuk diwakafkan kepada masjid. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Kembali semula. Persidangan Dewan Rakyat diberitahu bahawa sebanyak 8,285 produk pelbagai barangan telah diturunkan harga sebanyak 70% sejak kempen penurunan harga 2015 peringkat kebangsaan dilancarkan awal bulan ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata, kempen itu melibatkan 1,036 pengusaha industri runcit termasuk pasaraya besar serta pasaraya mini di seluruh negara. Katanya perkembangan positif itu adalah hasil perbincangan antara kerajaan dan penggiat industri bagi menjayakan kempen penurunan harga barang. Beliau menganggap kempen tahun ini bersejarah kerana sehari sebelum kempen dilaksanakan, kerajaan telah mengumumkan kenaikan harga minyak sebanyak 25 sen, namun ia tetap mendapat kerjasama pihak terbabit. Ketika menjawab soalan Datuk Abdul Aziz Sheikh Fazil, Wakil BN dari Kulim Bandar Baru, mengenai sama ada kementerian bercadang mewujudkan jawatan kuasa yang dapat mencari resolusi menurunkan harga barang sejajar penurunan harga minyak. Jawabnya adalah menjadi harapan kerajaan agar kempen ini dapat membantu meringankan beban rakyat, terutama mereka dari golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Majlis Pelancongan Kebangsaan Malaysia (NTCM) mencadangkan supaya inisiatif pengecualian bayaran visa yang kini diberikan kepada pelancong China turut diberikan kepada pelancong dari negara lain. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin berkata, inisiatif itu dilihat dapat mencapai sasaran 36 juta pelancong serta mampu menjana pulangan hasil sebanyak 168 bilion ringgit kepada negara menjelang tahun 2020. Beliau berkata inisiatif yang diberikan kepada pelancong dari China pada 15 Februari lepas itu perlu diberikan kepada negara-negara lain yang berpotensi menarik pelancong terutama India dan negara-negara Timur Tengah. Datuk Seri Muhammad Syarkar berkata pihaknya turut mencadangkan kerajaan menubuhkan sebuah institusi latihan khas bagi melatih tenaga kerja mahir dalam bidang pelancongan. Beliau berkata pihak majlis akan mendapatkan kerjasama daripada Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan badan bukan kerajaan lain dalam rangka modul latihan untuk penubuhan akademi itu.
Pasukan Polis Merin Wilayah 2 merampas 4,360 paket rokok pelbagai jenis dan sebuah Pro 2 Alza dengan nilai rampasan sebanyak RM69,000 dalam 2 serbuan di Masai Holiday Plaza. Komandannya SCP Pol Q Koncang berkata, dalam serbuan antara 2.30 petang hingga 3.15 petang itu, pihaknya turut menahan 2 orang lelaki berumur 30-an. Beliau dalam satu kenyataan berkata, kesemua rampasan dan tangkapan dibawa balik ke markas Pasukan Polis Merin Wilayah 2 Tampoi untuk tindakan lanjut sebelum diserahkan kepada Balai Polis Masai. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 iaitu memiliki barang-barang belum lulus kastam. Beliau berkata pihaknya sentiasa komited dalam membasmi aktiviti penyeludupan rokok dan aktiviti penjualan rokok tidak sah. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita yang terkini. Salam takzim.